Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Zahira Muhammad Razi dalam Dunia 11 Pagi. Ikrar membendung kesan perubahan iklim disifatkan sekadar janji kosong jika pelaburan terhadap minyak, gas dan arang batu masih giat dilakukan. Nada tegas itu disuarakan Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres ketika sidang kemuncak iklim COP26 bergelut merintis usaha bagi menghentikan kesan pemanasan global. Perwakilan dari hampir 200 negara berhimpun di Glasgow bagi mengadakan siri perbincangan untuk menepati matlamat digariskan dalam Perjanjian Paris, iaitu menghadkan peningkatan suhu dunia antara 1.5 hingga 2 darjah Celsius. Tetapi susulan pembebasan gas rumah hijau yang semakin meruncing, ia bakal menyaksikan peningkatan suhu dunia melebihi kadar berkenaan. Oleh itu, Guterres menggesa negara yang terbabit dalam rundingan itu perlu meningkatkan usaha ke arah merealisasikan komitmen yang telah disepakati. COP26 dijadual melabuhkan tirainya petang ini. Delegasi Amerika Syarikat dan Eropah di Majlis Keselamatan PBB mengutuk tindakan Belarus menangani krisis pendatang di sempadan negara dengan Poland. Poland sebelum ini menuduh Belarus cuba mencetuskan konfrontasi besar dengan menggalakkan hampir 2,000 pelarian dari Asia Barat dan Kesatuan Eropah. Ia sebagai tindakan balas dendam atas sekatan Barat terhadap kerajaan pimpinan Presiden Alexander Lukashenko. Beratus-ratus pendatang dan pelarian berkemah dalam suku hampir membeku di Belarus sejak Selasa lalu selepas pasukan keselamatan Poland menghalang orang ramai menyeberang sempadan. Kedua-dua delegasi mendakwa tindakan Belarus memperalat manusia untuk tujuan politik. Perkara itu dinyatakan dalam satu kenyataan bersama selepas mesyuarat tergempar anggota Majlis PBB mengenai krisis itu. Dalam perkembangan lain, Washington menggesa pemberontak di Houthi di Yaman membebaskan tahanan yang merupakan pekerja yang pernah berkhidmat di Kedutaan Amerika Syarikat. Bagaimanapun, jumlah tahanan warga tempatan itu tidak diketahui. Jurucakap Jabatan Negara Ned Price berkata, pemberontak Houthi terus menahan pekerja tanpa penjelasan. Ini meskipun operasi Kedutaan Amerika telah berpindah ke Arab Saudi pada tahun 2015 disebabkan Perang Saudara Yaman. Houthi juga dituntut untuk segera mengosongkan perkarangan kedutaan dan mengembalikan semua harta yang dirampas. Gempa bumi 5.2 pada skala Richter melanda selatan Iceland. Pejabat Meteorologi Iceland IMO memaklumkan gempa menggegarkan kawasan sejauh 110 km di Reykjavik. Pusat gegaran dikesan di Vatnajökull, sebuah kawasan pergunungan di zon terbuka berhampiran gunung berapi Hekla. Bagaimanapun, pasukan keselamatan mengesahkan tiada kerosakan atau kecederaan dilaporkan berlaku terhadap kawasan yang kurang diduduki itu. Pakar geofizik Paul Anderson berkata, gempa berkenaan bukan penanda letusan gunung berapi. Badan Pengawal Selia Ubat Kesatuan Eropah EU meluluskan 2 terapi antibodi COVID-19 bagi membantu menghentikan gejala kepada pesakit. Ronapreve buatan Syarikat Kerjasama Amerika Syarikat Switzerland, Regeneron Roche, serta Regicrona yang dibangunkan oleh Celltrion Korea Selatan mendapat lampu hijau daripada Agensi Ubat-Ubatan Eropah EMA. Pesuruhjaya Kesihatan EU Stella Krikavits berkata, kelulusan kedua-dua ubat itu sebagai langkah penting terhadap pencegahan wabak COVID-19 yang melanda dunia. Sukan. Juara All England 2021 Lee Zijia dicalonkan dalam kategori pemain paling meningkat bagi tahun 2020-2021 dalam anugerah pemain terbaik tahunan Persekutuan Badminton Dunia BWF tahun ini. Bagaimanapun, Zijia akan dicabar oleh rakan sepasukan pemenang pingat gangsa Olimpik Tokyo Aaron Chia Soh-Woo-yik yang turut disenaraikan dalam kategori utama. Kenyataan yang dikeluarkan BWF turut menyebut juara perseorangan lelaki SU5 kecacatan fizikal Paralimpik Tokyo, Chia Lik Ho bersaing dalam kategori pemain lelaki badminton para terbaik tahunan. Beralih ke MotoGP, perlumbaan di Valencia Ahad ini merupakan penampilan terakhir juara dunia 9 kali Valentino Rossi. Ogos lalu, Rossi mengumumkan bakal bersara daripada saingan MotoGP pada penghujung musim ini. Susulan itu, aksi dilita Ricardo Tomo dijangka menjadi tumpuan dunia.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadhi Uthman dari Pusat Berita RTM. Terus patuhi SOP dan amalkan norma baharu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.